Pahlawan ialah warga yang mengalirkan keringat demi menyuburkan ladang negara sayang. Pahlawan ialah warga yang menitiskan darah demi menghidupkan simfoni negara berbilang. Dialah pahlawan yang mengumpulkan tenaga siap sedia atas nama negara yang tak dibiarkan rela. Dialah pahlawan yang menghimpunkan setia tahan uji atas nama negara yang tak dibiarkan mati. Siang-siang berjaga-jaga kerana tak rela masa depan bangsanya lena. Malam-malam waspada kerana tak sanggup peluang bangsanya tertutup. Baktinya bunga harum warna-warni. Dia tak peduli. Dia tak terpegun. Dia terus tugas tekun. Sebagai warga bangga bermaruah, dia terus gemakan gunung hasrat. Selamatkan negara, besar bangsa, pelihara agama, daulat bahasa, cemerlang budaya. Didik TV KPM. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Sebelum kita pergi ke mata pelajaran kita pada hari ini, suka Nisa ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Sekiranya perlu berada di luar, jangan lupa pelitup muka dipakai dengan kemas dan baik. Jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Sebentar tadi kita telah dengarkan satu deklamasi sajak daripada guru kita pada pagi ini. Jadi jom kita tonton profil beliau. Baiklah rakan-rakan, jom kita persilakan guru mata pelajaran sejarah kita hari ini iaitu Cikgu Hasfalila Hasan dari SK Bukit Sentosa. Assalamualaikum Cikgu, selamat pagi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa, apa khabar Nisa? Alhamdulillah baik, seronok dapat jumpa Cikgu sekali lagi dan saya suka dengan sajak yang Cikgu deklamasikan sebentar tadi. Sebelum saya tanya dengan lebih lanjut, sajak tu mengenai apa, tajuk kita hari ini. Jadi jom kita nak berkenalan dahulu dengan rakan-rakan yang akan menyertai kelas kita. Kita ada murid-murid dari 4 buah sekolah yang betul, berbeza. Nisa. Jadi mana kawan-kawan saya tu? Hai semua. Selamat pagi. Assalamualaikum. Hai. Hai. Nampak bersemangat masing-masing. Jadi saya nak berkenalan dengan mereka. Jom kita mulakan dengan rakan-rakan dari SK Bukit Sentosa. Saya nak persilakan Hilma untuk perkenalkan diri anda terlebih dahulu. Silakan Hilma. Assalamualaikum Cikgu Asfa, Kak Nisa. Salam. Nama saya Hilma Dalila binti Muhammad Nur Hisham. Saya bersekolah di SK Bukit Sentosa, Rawang. Boleh panggil saya Hilma. Baik, terima kasih Hilma. Seterusnya kita ada Hazim. Silakan Hazim, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum Cikgu Asfa, Kak Nisa. Nama saya Muhammad Hazim Zafri bin Zam Haris. Saya bersekolah di SK Bukit Sentosa, Rawang. Boleh panggil saya Hazim sahaja.
Terima kasih Hazim sahaja. Sahaja je mengusik. Kemudian kita ada rakan-rakan dari SK Bukit Beruntung 2. Kita perkenalkan Ryan. Silakan Ryan. Assalamualaikum. Salam. Hai Cikgu Aspa, Kak Nisa. Nama saya Raizul Haris bin Fakur Razi. Saya bersekolah di SK Bukit Beruntung 2, Rawang. Boleh panggil saya Ryan. Baik, Ryan, terima kasih. Kemudian kita ada pasangan kembar kita, adik-beradik Cempaka, Kirana dan Karisa. Sila perkenalkan diri anda. Kita mula dengan Kirana, boleh ya? Silakan. Assalamualaikum Cikgu Aspa. Assalamualaikum Cikgu Aspa, Kak Nisa. Nama saya Cempaka Kirana binti Syaiful Nizam. Saya bersekolah di SK Konvent 2 Bukit Nanang, Kuala Lumpur. Boleh panggil saya Kirana. Baik Kirana, terima kasih. Seterusnya Karisa. Assalamualaikum Cikgu Aspa, Kak Nisa. Nama saya Cempaka Karisa binti Syaiful Nizam. Saya bersekolah di SK Konvent 2 Bukit Nanang, Kuala Lumpur. Boleh panggil saya Karisa. Terima kasih. Itu dia murid-murid dari SK Konvent 2 Bukit Nana. Seterusnya kita pergi ke SSRJKC Jinjang Selatan. Bahia, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum Cikgu Haspa, Kak Nisa. Salam. Nama saya Nur Baya Amani binti Ahmad Nazul. Saya bersekolah di SRJKC Jinjang Selatan, Kuala Lumpur. Boleh panggil saya Amani. Terima kasih Amani. Itu dia rakan-rakan kita yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Murid-murid di rumah, di luar sana. Hari ini kita nak belajar mata pelajaran sejarah. Jadi tibalah masa saya nak tanya Cikgu Aspa, apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Apa tajuk kita? Silakan Cikgu. Okey, baiklah Nisa. Okay, apa yang akan kita belajar pada hari ini iaitu yalah, macam Nisa cakap tadi ya, mata pelajaran sejarah tahun 5. Tahun 5. Okey, di bawah unit Bangkit Berjuang, Penjajah Ditentang ya. Okey, baik, apa yang kita harapkan ya di hujung slot kita pada pagi ini. Okey, murid-murid di talian juga murid-murid di rumah, okey, mereka dapat untuk menyenaraikan tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Okey, seterusnya diharapkan juga mereka dapat menyatakan sebab penentangan tokoh tempatan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Seterusnya menerangkan peristiwa penentangan tokoh tempatan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Dan juga Nisa, okey, kita harap murid juga boleh menghuraikan kepentingan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Baiklah, kita akan cuba untuk capai keempat-empat standard pembelajaran ini di akhir sesi kita. Dan sebelum kita teruskan, kita ada satu video khas Cikgu yang ingin kita sama-sama tontonkan untuk anda semua. Jom sama-sama kita saksikan. Saya suka belajar tajuk payungan tempatan sebab boleh tahu perkara yang buat mereka bersemangat untuk menentang dan melawan penjajah. Mereka sangat berani untuk melawan penjajah dan mempertahankan tempat mereka. Tokoh tempatan yang saya kagumi ialah Haji Abdul Rahman Limbo. Belajar mata pelajaran sejarah sebab saya boleh tahu perkara yang pernah berlaku di negara kita. Saya suka topik zaman prasejarah sebab kita dapat tahu perubahan yang berlaku pada kehidupan manusia pada zaman dahulu. Sejarah adalah antara satu subjek yang saya suka belajar di sekolah. Cikgu saya sangat bersemangat ketika mengajar sejarah dan saya boleh faham topik yang diajar dengan mudah. Topik yang saya suka belajar ialah bunga raya bunga kebangsaan. Terima kasih murid-murid yang berkongsi berkenaan mata pelajaran sejarah. Ada yang suka, ada yang telah menyatakan siapa tokoh yang mereka sukai. Sebelum kita mulakan kelas kita seperti biasa, kita mesti patuhi SOP dan saya ingin jemput Cikgu Aspa untuk kita sanitasi dahulu tangan. Silakan Cikgu. Sebelum kita lakukan apa-apa aktiviti, jangan lupa adik-adik sanitasi tangan anda. Okey, baiklah, kita akan berhenti seketika yang di rumah bersedia untuk aktiviti dan juga kelas kita kembali selepas ini di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Tajuk bangkit pejuang penjajah ditentang ini memerlukan murid untuk tahu siapa tokoh tempatan yang bangkit menentang penjajahan. Mereka juga perlu tahu sebab penentangan dan peristiwa penentangan yang melibatkan tokoh tempatan dalam usaha mereka untuk mempertahankan hak mereka sebagai pembesar dan mempertahankan kedaulatan kawasan pentadbiran mereka. Perkara yang dijelaskan dalam tajuk ini sememangnya mampu untuk memupuk semangat cinta akan tanah air dalam kalangan murid dan ianya boleh memberi kesedaran kepada mereka bahawa penjajahan itu adalah Kembali menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Hasfa dan rakan-rakan kita murid-murid dari 4 sekolah berbeza untuk kelas kita pada hari ini. Jadi jom Cikgu, kita mulakan sesi pembelajaran kita. Silakan. Okey, baiklah, terima kasih Nisa. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, Cikgu minta murid-murid di rumah dan juga di talian untuk sama-sama bersedia dengan buku teks sejarah tahun 5 dan juga buku catatan serta alat tulis. Mana tahu Nisa, ada perkara baru yang mereka catatkan, yang mereka dapat daripada slot kita hari ini, mereka boleh catatkan. Ya. Okey, baiklah murid cikgu di talian. Okey, cikgu minta kamu buka buku teks sejarah muka surat 58 dan 59. 58 dan 59. Dah buka ke? Okey, baik. Okey, nampaknya rakan-rakan kita semua dah bersedia lah cikgu. Ya, saya yakin mereka dah bersedia. Ya. Okey, di situ kamu nampak beberapa orang tokoh tempatan yang pernah bangkit menentang penjajahan kuasa asing di negara kita. Okey, kalau boleh lihat di situ kita ada Datuk Pahaman ini Rentap, Tok Janggut dan juga Haji Abdul Rahman Limbong. Haji Abdul Rahman Limbong, itu antara yang terdapat di situ. Okey, tetapi di sini hari ini kita hanya akan belajar tentang 2 orang tokoh sahaja, iaitu Dul Said dan juga Datuk Maharaja Lela. Okey, baiklah, cikgu nak tanya murid cikgu di talian. Okey, negeri mana yang melibatkan kebangkitan Dul Said? Siapa boleh kongsikan? Angkat tangan. Cikgu, Amani nak cuba cikgu. Okey, Amani, silakan. Saya nampak Dul Said di Melaka cikgu. Okey, Amani nampak Dul Said di Melaka. Okey, baik. Kita lihat, okey, peta. Okey, betul. Kita dapat lihat ya, Dul Said, kawasan penentangan yang melibatkan kebangkitan beliau ialah di Melaka. Okey, seterusnya Datuk Maharaja Lela di mana? Datuk Maharaja Lela di mana? Siapa nak cuba? Hazim nak cuba cikgu. Okey, Hazim, silakan. Saya nampak Datuk Maharaja Lela di Perak cikgu. Perak. Datuk Maharaja Lela di Perak. Okey, betul ya. Okey, jadi apakah yang dilakukan oleh kedua-dua orang tokoh ni sehingga mereka diangkat sebagai tokoh tempatan yang bangkit berjuang menentang penjajahan? Baiklah murid cikgu di talian, siapa nak cuba jawab? Siapa nak kongsikan? Ada? Okay, apa yang mereka lakukan sehingga mereka diangkat sebagai tokoh tempatan yang bangkit menentang penjajahan? Siapa tahu? Siapa boleh kongsikan dengan rakan-rakan di rumah? Siapa nak cuba? Kalau tak, Nisa pilih. Cuba Kirana atau Karisa? Kirana atau Karisa, boleh tak kongsikan? Apa yang Datuk Maharaja Lela? Okey, Karisa, silakan. Karisa, silakan Karisa. Kedua-dua orang tokoh tempatan ini, cikgu, mereka berusaha mempertahankan kedudukan dan kawasan pentadbiran mereka daripada campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Okey, betul ya. Apa yang mereka lakukan adalah untuk mempertahankan kedudukan dan kedaulatan kawasan mereka daripada penjajahan kuasa asing. Baiklah, kita pergi kepada tokoh yang pertama iaitu Dul Said. Okey.
Baiklah, untuk Dol Said, okey, siapa nak beritahu kawan-kawan kamu di rumah dan juga di talian? Okey, siapa Dol Said yang kamu kenal? Siapa Berdasarkan nak rujukan kongsikan? kamu di buku teks sejarah tahun 5. Siapa nak cuba? Hilma nak cuba jawab, cikgu. Okey, Hilma silakan. Nama sebenar Dol Said ialah Abdul Said bin Omar atau dikenali sebagai penghulu Naning Seri Merah Raja Dol Said. Beliau dilahirkan pada tahun 1773 dan berasal daripada suku Semelenggang, cikgu. Okey, itu Terima dia nama sebenar kasih, Dol Said Hilma. ya, ialah Abdul Said bin Omar. Cikgu, saya nampak ada nama suku Semelenggang, cikgu. Maknanya suku Semelenggang ni lah suku yang membuka wilayah Naning, cikgu. Betul ke? Ya, okey, betul Nisa ya. Suku Semelenggang ya, antara 4 suku yang membuka dan meneroka wilayah Naning. Ya. Okey, baik, kita teruskan. Ya, Nisa. Baik. Okey, seterusnya kita lihat apakah sebab penentangan ya yang mengakibatkan kebangkitan Dol Said bersama pengikutnya di Naning. Baiklah, untuk sebab penentangan, murid cikgu di talian, siapa nak kongsikan? Siapa tahu? Ya, siapa nak cuba? Karisa nak cuba, cikgu. Okey, Karisa, silakan. Naning merupakan kawasan yang bersepadan dengan Melaka, cikgu. British telah mendakwa Naning ialah jajahannya, tapi Dol Said membantah dakwaan British ini. Okey, betul ya. Naning merupakan kawasan yang bersepadan dengan Melaka dan British telah mendakwa Naning ialah jajahannya, tetapi Dol Said membantah. Okey, seterusnya sebab penentangan lain. Cikgu, saya nak tanya, maknanya Naning ni dulu sebuah negeri yang merdeka, cikgu? Ya, betul Nisa. Sebelum kedatangan British, okey, Naning ialah sebuah negeri yang merdeka, okey. Tetapi selepas British menjajah Naning, British mendakwa bahawa Naning juga merupakan jajahannya. Inilah yang mendatangkan rasa tidak puas hati Dol Said dan masyarakat setempat apabila British mendakwa Naning sebahagian daripada jajahannya. Tetapi kalau ditanya sekarang Nisa, Naning di mana? Okey, Naning ialah sebahagian daripada Melaka. Dan terletak di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Alor Gajah. Baik, Okey, baiklah. Untuk sebab penentangan yang seterusnya, murid cikgu di talian, siapa nak kongsikan? Ryan nak cuba, cikgu. Okey, Ryan, teruskan. Silakan Ryan. Sebab lain, cikgu, ialah Dol Said enggan membayar cukai hasil tahunan sebanyak 1/10 kepada British. Okey, betul ya. Dol Said enggan membayar cukai tahunan 1/10 kepada British. Okey, seterusnya. Sebab penentangan yang lain? Hilma nak cuba jawab, cikgu. Okey, Hilma silakan. Selain itu juga kan, cikgu, Dol Said berusaha untuk mempertahankan kedaulatan Naning daripada dijajah British, cikgu. Okey, betul macam saya bagi tahu Nisa tadilah. Okey, Dol Said dan masyarakat setempat berusaha untuk mempertahankan kedaulatan Naning yang didakwa sebagai salah sebuah jajahan British ketika itu. Baiklah, kita pergi pula kepada peristiwa penentangan. Baiklah, pastinya ada peristiwa yang tercetus ya akibat kebangkitan Dol Said bersama pengikutnya. Baiklah, untuk peristiwa penentangan Dol Said, okey, siapa nak cuba jawab? Beritahu kawan-kawan di talian. Cikgu, Amani nak cuba, cikgu. Okey, Amani, silakan. Untuk peristiwa penentangan Dol Said di Naning, cikgu, pada tahun 1831, British menyerang Naning tetapi kalah. Dol Said menang kerana menerima bantuan ketenteraan dari Ulu Muar, Sungai Ujong, Seri Menanti dan Rembau. Okey, betul. Baik, terima kasih Amani. Itu peristiwa penentangan yang pertamalah yang tercetus pada tahun 1831. British menyerang Naning, tetapi Naning menang dalam pertempuran yang pertama. Okey, baiklah, kita lihat seterusnya. Ada tak serang balas daripada pihak British selepas mereka kalah dengan Dol Said serta pengikutnya? Baiklah, siapa nak cuba, murid cikgu di talian? Hazim nak cuba, cikgu. Okey, Hazim. Pada tahun 1832, British menyerang semula Naning dan berjaya mengalahkan Dol Said. Kekalahan ini disebabkan oleh sekutu Dol Said yang menolong British, cikgu. Okey, terima kasih Azim. Setelah kalah yang pertama, setahun selepas itu British serang sekali lagi Dol Said. Tapi kali ini British menang kerana dibantu oleh sekutu Dol Said. Baik. Ya, okey, baiklah. Dan akhirnya apa yang berlaku kepada Dol Said?
Siapa nak cuba? Siapa nak kongsikan apa yang berlaku? Karisa nak jawab, cikgu. Okey, Okey, Karisa, silakan. silakan. Apa yang berlaku kepada Dor Said, cikgu? Dor Said menyerah diri, diberi pencen, sebidang tanah dan dibawa ke Melaka. Okey, betul ya. Akhirnya apa yang berlaku kepada Dor Said ialah beliau menyerah diri, okey, diberi pencen ya, dan sebidang tanah seterusnya dibawa ke Melaka. Melaka, baiklah. Baiklah, cikgu nak tanya murid cikgu di talian. Kalau boleh, kamu cikgu. boleh ingat balik. Okey, siapa yang boleh bagi tahu cikgu okey, kenapa Dor Said kalah dengan British dalam pertempuran yang kedua? Siapa boleh kongsikan? Siapa nak jawab? Agak-agaknya kenapa ya? Amani nak jawab, cikgu. Okey, Amani, Baik, Amani, teruskan. silakan. Sebab kawan-kawan yang tolong Dor Said masa perang yang pertama, mereka tolong British pula, cikgu. Oh, okey, dah bagus. tolong Dor Said, dia tolong pula British. Ya, okey, betul jawapan Amani Anissa. Baik. Kerana sekutu Dor Said membantu British dalam pertempuran yang kedua. Okey, baiklah, kita dah lihat ya peristiwa penentangan dan juga sebab-sebab yang membangkitkan Dor Said serta pengikutnya di Nanning. Ya. Kita pergi pula kepada tokoh yang kedua. Baik, cikgu. Jom cikgu kita teruskan. Okay, baiklah, untuk tokoh yang kedua. Okey. Okey, sebelum kita pergi kepada tokoh yang kedua, okey, baiklah kita ada sini ya, diorama Perang Nanning. Baik. Yang mana kita boleh lihat di Museum Sejarah dan Warisan Nanning yang terletak di Melaka ya. Okey. So, inilah gambaran bagaimana Perang Nanning berlaku pada ketika itu. Okay, baiklah, seterusnya kita pergi kepada tokoh yang kedua, iaitu Datuk Maharaja Lela. Baiklah, untuk Datuk Maharaja Lela, murid cikgu di talian, siapa nak kongsikan Datuk Maharaja Lela yang kamu kenal? Siapa nak cuba? Kirana nak jawab, cikgu. Okay, Baik, Kirana, silakan. Nama pernah Datuk Maharaja Lela ialah Datuk Maharaja Lela Pandak Lam. Datuk Maharaja Lela ialah orang besar balapan Perak yang mentadbir kawasan Pasir Salam. Okey, betul ya. Terima kasih. Datuk Maharaja Lela adalah seorang pembesar yang mentadbir kawasan Pasir Salam. Baiklah, seterusnya kita lihat pula apakah sebab penentangan yang menyebabkan Datuk Maharaja Lela dan juga pembesar Perak bangkit untuk menentang penjajahan British di Pasir Salak. Baiklah, untuk sebab penentangan, okey, murid cikgu di talian, siapa nak kongsi pada kawan-kawan kamu di rumah? Siapa nak kongsi sebab penentangan Datuk Maharaja Lela? Ada nak cuba? Hilma nak cuba jawab, cikgu. Okey, Hilma, silakan. Sebab penentangan Datuk Maharaja Lela terhadap British di Perak, cikgu, adalah kerana residen British iaitu J.W.W. Birch campur tangan dalam pentadbiran negeri dan adat resam orang Melayu. Selain itu, cikgu, J.W.W. Birch juga telah mengambil alih kuasa sultan dan pembesar tempatan, cikgu. Okey, betul. Itu dia ya. Antara sebab penentangan Datuk Maharaja Lela di Pasir Salak ialah apabila residen British J.W.W. Birch campur tangan dalam pentadbiran negeri dan adat resam orang Melayu, dan seterusnya residen Birch mengambil alih kuasa sultan dan pembesar tempatan. Baiklah, Hilma boleh bagi tahu kawan-kawan, okey, siapa nama penuh Birch ni, J.W.W. Birch? Nama sebenar J.W.W. Birch ialah James Wheeler Woodford Birch, cikgu. Okey, itu dia Nisa ya. Nama panjang namanya. Penuh, betul. J.W.W. Birch ialah James Wheeler Woodford Birch. Okey, baiklah. Kita saksikan sebab penentangan yang seterusnya. Baiklah, murid cikgu di talian, siapa nak kongsikan? Siapa nak tambah lagi sebab penentangan Datuk Maharaja Lela? Ada yang nak kongsikan? Cikgu, Karisa nak cuba. Okey, Baik, Karisa, silakan. Sebab lain yang menyebabkan Datuk Maharaja Lela menentang British di Perak ialah British telah memperkenalkan cukai baharu yang membebankan rakyat. Selain itu, cikgu, residen British juga bersikap angkuh dan sombong.
Okey, betul ya. Antara sebab lain Nisa, British memperkenalkan cukai baru yang membebankan rakyat. Betul. Dan juga sikap residen British itu sendiri yang angkuh dan sombong. Inilah antara sebab yang telah mencetuskan kebangkitan Datuk Maharaja Lela untuk menentang penjajahan British ya di kawasan Pasir Salak. Baiklah, menyebabkan kita dapat lihat penekanan dan penekanan terhadap rakyat tempatan. Jadi Datuk Maharaja Lela rasa macam terpanggil untuk membela nasib mereka di situ. Sebelum kita pergi kepada peristiwa penentangan Datuk Maharaja Lela, kita akan berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali menonton Didik TV KPM. Ya, teruskan menonton. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton Didik TV KPM. Kita akan teruskan kelas kita. Setakat ni kita dah tahu siapa Dul Said, sebab-sebab penentangan dan peristiwa penentangan. Kemudian kita pergi pula kepada Datuk Maharaja Lela. Betul tak Cikgu? Betul. Sebab-sebab penentangan. Dan sekarang kita nak berbincang berkenaan dengan peristiwa penentangan Datuk Maharaja Lela. Jadi Cikgu Asfar, jom kita mulakan kelas kita. Okey, terima kasih Nisa. Baiklah, untuk peristiwa penentangan ya yang melibatkan tokoh tempatan kita iaitu Datuk Maharaja Lela. Baik, murid cikgu di talian. Okey, siapa nak cuba beritahu rakan-rakan di rumah dan juga rakan-rakan di talian berkenaan dengan peristiwa penentangan yang melibatkan Datuk Maharaja Lela di Pasir Salak. Okey, silakan. Siapa nak cuba? Cikgu, Ryan nak cuba. Oh, Ryan, silakan. Ryan, silakan Ryan. Pada Februari 1875, Sultan Abdullah Datuk Maharaja Lela dan Pembesar Melayu Perak membuat bantahan terhadap campur tangan British, Cikgu. Okey, betul ya. Pada Februari 1875, Sultan Abdullah Datuk Maharaja Lela dan Pembesar Melayu Perak membuat bantahan terhadap campur tangan British. Okey, baiklah. Yang seterusnya. Seterusnya, apa yang berlaku selepas apa yang Ryan kongsikan tadi? Siapa tahu? Okey, siapa nak cuba? Boleh kena cuba cikgu? Silakan. Seterusnya cikgu, pada September 1875, Datuk Maharaja Lela bersetuju mengambil tanggungjawab untuk membunuh Presiden British iaitu J.W.W. Birch. Okey, betul. Ya Nisa, pada September 1875, Datuk Maharaja Lela bersetuju untuk mengambil tanggungjawab untuk membunuh Residen Birch. Residen British iaitu J.W.W. Birch. Okey, seterusnya apa yang berlaku ke atas J.W.W. Birch setelah mereka merancang pembunuhan beliau? Murid cikgu di talian, siapa nak kongsikan? Siapa nak kongsikan? Cikgu Amani nak cuba, Cikgu. Baik Amani, silakan. Pada November 1875, J.W.W. Birch dibunuh oleh seputum atas arahan Datuk Maharaja Lela di Sungai Perak, Pasir Salak. Okey, betul ya. Tahniah. Okey. Pada November 1875, J.W.W. Birch dibunuh oleh seputum atas arahan Datuk Maharaja Lela di Sungai Perak, Pasir Salak. Baiklah, seterusnya apa yang berlaku pada tahun 1877? Datuk Maharaja Lela dan seputum ditangkap. Ya Nisa? Ya, dan kemudian mereka dijatuhi hukuman gantung. Baiklah, kita boleh lihat ya di sini. Adalah gambar ya yang mana menunjukkan situasi bagaimana pembunuhan J.W.W. Birch di Sungai Perak, Pasir Salak. Okey. Baiklah. Okey. Cikgu, sebenarnya saya dari tadi sebenarnya untuk perhatikan di hadapan saya ni ada beberapa gambar.
Dan di hadapan saya, Cikgu, ada satu gambar ni yang ada menyebut berkenaan dengan perjanjian Pangko. Jadi apa kena mengena perjanjian Pangko dengan apa yang kita sedang belajar, Cikgu? Okey, betul Nisa. Gambar yang Nisa pegang tu adalah menceritakan Raja Muda Abdullah serta beberapa pembesar Perak dan Gubernur Sir Andrew Clark menandatangani perjanjian Pangko pada 20 Januari 1874. Dan perjanjian Pangko inilah yang telah membenarkan seorang residen British ditempatkan di Perak. Yang mana antara kandungan perjanjian itu, residen British ini tidak boleh campur tangan dalam adat resam orang Melayu dan juga agama Islam. Tetapi perkara inilah yang dilanggar oleh J.W.W. Birch sehingga mencetuskan kepada peristiwa pembunuhan beliau di Sungai Perak. Baiklah, barulah saya tahu, Cikgu. Maklumlah kita dah lama tinggal sekolah kan. Minta bantuan rakan-rakan yang menjelaskan kepada Nisa dan juga rakan-rakan di luar sana. Baiklah, seterusnya. Saya dengar-dengar ada kawan kita yang nak bersajak, ada kawan kita yang nak bersyair. Betul, siapa Nisa. agaknya, Cikgu? Baiklah, kalau tadi semua dah saksikan Cikgu bersajak kan. Tapi kali ini kita ada persembahan istimewa daripada pasangan kembar kita di talian. Mereka ini akan bersajak yang berkaitan dengan tajuk pelajaran kita pada hari ini, iaitu Bangkit Berjuang, Penjajah Ditentang. Baiklah, tanpa melengahkan masa, dipersilakan Cempaka Kirana dan Cempaka Karisa untuk sama-sama berduet mendeklamasikan sajak yang bertajuk Pahlawan Kemerdekaan. Silakan. Okey, dipersilakan. Pahlawan Kemerdekaan. Pahlawan, jika hilangmu tanpa pusara, jika pusaramu tanpa nama, jika namamu tanpa bunga, penjajah mengatakan kau derhaka, maka kaulah pahlawan sebenarnya. Cuma seabad silam, Inggeris datang meledak faham. Bersama peluru, bersama senapang, membunuh, menangkap setiap pejuang. Sungai Semantan berubah merah, bukan saraf hilir ke Kuala, bukan rakit mudik ke Hulu. Arus merahnya menjulang mayat, pahlawan bangsa, pahlawan rakyat. 7 liang dadanya tersayat. Pahlawan, untukmu derita, untukmu penjara, bukan bintang tersemat di dada. Semangatmu api, negara berdaulat, namamu terukir di jantung rakyat. Wah, itu dia Cempaka Kirana dan Cempaka Karisa. Tahniah, kawan-kawan, berikan tepukan untuk pasangan kembar kita di atas deklamasi sajak yang sungguh bersemangat. Betul, Nisa. Itu yang tadi sangat bersemangat Cempaka Kirana dan Cempaka Karisa mendeklamasikan sajak yang sebenarnya didedikasikan kepada pahlawan Pahang. Nisa. Baiklah. Kita dah saksikan Kirana dan Karisa mendeklamasikan sajak. Dan Nisa, kita ada lagi satu persembahan istimewa. Ada lagi? Ya. Okey, jom kita saksikan siapa agaknya. Ya, salah satu murid cikgu di talian hari ini akan mengalunkan syair yang menggunakan irama narasi. Ya Nisa? Baiklah. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan Hilma Dalilah binti Muhammad Nur Hisham untuk mengalunkan syair yang bertajuk Pahlawan Terbilang. Dipersilakan Hilma. Salam puisi. Dengarkan syair Pahlawan Terbilang, irama narasi. Penjajah ditentang, pahlawan terbilang, bangkit membela nusa disayang.
demi cintanya bangsa gemilang. Warisan pahlawan terus diculang. Berkorban tenaga sehabis jiwa, muafakat kata menyusun agenda, watan dilindung terus dijaga. Meski ditindas belas tiada, tidaklah gentar menghunus senjata, mengalir darah pahlawan setia. Meski jasadmu tanpa pusara, bakti luhurmu terus dijiwa. Biarpun abad silih berganti, sejarah tertera agungnya budi. Pahlawan negara terus diingati. Perintis merdeka yang hakiki. Sekian, terima kasih. Terima kasih Hilma di atas alunan syair yang sungguh merdu, lantunan suaranya jelas. Saya sukalah Hilma, saya sukalah Karissa dan juga Kirana. Double thumbs up. Kawan-kawan yang lain macam mana? Double thumbs up untuk rakan-rakan kita yang telah mempersembahkan syair dan juga sajak. Terima kasih. Jadi sebenarnya kita dah belajar bermacam-macam berkenaan dengan dua tokoh utama kita pada hari ini ya Cikgu. Kita ada yang tadi tu Dul Said dan juga Datuk Maharaja Lela di Perak. Dul Said tadi di Melaka. Tapi kan Cikgu, di hadapan saya ni selain daripada gambar yang saya tunjukkan pertama tadi, kita ada gambar-gambar lain. Mungkin kita boleh buat pop quiz ataupun ujikan diri pantas untuk rakan-rakan kita. Boleh tak Cikgu? Ya, boleh. Okey, saya ambil yang ini Cikgu ya. Okey rakan-rakan, tengok betul-betul gambar di tangan Nisa ni. Okey, gambar ini menceritakan Sultan Abdullah dan pembesar Perak bermesyuarat di rumah Haji Muhammad Yassin Durian Sebatang. Okey, mesyuarat ini adalah untuk memutuskan cara untuk membunuh JWW Birch. Okey, baiklah murid cikgu di talian. Okey, siapa nak jawab? Okey, tokoh tempatan yang mana yang terlibat? Berdasarkan gambar yang Kak Nisa tunjuk ni. Tokoh tempatan yang mana agak-agaknya? Kalau dengar nama JWW Birch tu, tokoh tempatan yang mana satu? Ya, kita ada Dul Said dan juga Datuk Maharaja Lela. Okey, tetapi tokoh yang mana yang terlibat dalam peristiwa gambar ini? Ya, betul. Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Siapa tahu? Siapa tahu? Cepat, kita baru saja bincang tadi adik-adik. Kalau peristiwa, Hilma boleh cuba? Hilma boleh cuba. Tokoh yang mana? Saya cuba cikgu. Okey, silakan Hilma. Datuk Maharaja Lela cikgu. Datuk Maharaja Lela, betul tak cikgu? Ya, betul Nisa. Tokoh yang terlibat ya dalam peristiwa yang terdapat dalam gambar tu ialah Datuk Maharaja Lela. Cikgu, saya tengokkan bila kita nak tumpaskan sesuatu penjajah yang mereka sangat-sangat tak puas hati kerana penekanan dan campur tangan terhadap perkara yang tak sepatutnya, nampak siap bermesyuarat, nampaknya bersepakat. Cikgu, peristiwa ini dilakukan ataupun diatur dengan begitu teliti. Betul Nisa. Kerana ada mesyuarat untuk bagaimana untuk menumpaskan JWW Birch pada waktu itu. Baiklah, mungkin cikgu boleh tunjukkan gambar di hadapan cikgu. Okey, baiklah. Okey. Untuk gambar yang seterusnya, okey, gambar ini menunjukkan diorama Perang Naning yang terdapat ya di Muzium Warisan dan Sejarah Naning. Okey. Kita tunjuk kat kawan-kawan kita. Okey, baiklah murid cikgu di talian. Okey. Cikgu nak tanya tokoh mana yang terlibat di Naning?
Kalau dia ada tadi kata kunci di situ, Ha. adik-adik, di mana kata kuncinya adalah lokasi yang bernama Naning. Betul. Kalau sebut Naning je kita mesti dah tahu. Tokoh yang mana satu ni? Siapa boleh kongsikan? Ryan tahu tak Ryan? Kalau di Naning tokoh yang mana tadi kita dah belajar? Dul Said. Dul Said. Betul cikgu? Betul Nisa. Okey, tokoh Betul. tempatan yang terlibat ya dalam menentang penjajahan di Naning ialah Dul Said. Baiklah, Okey. kita dapat lihat diorama ini di muzium. InsyaAllah satu hari nanti apabila kita semua dah capai imuniti kawanan ataupun herd immunity, kita akan dapat pergi menziarahi rakan-rakan dan keluarga serta pergi muzium untuk belajar dengan lebih lanjut berkenaan dengan tokoh-tokoh tempatan. Kita akan berhenti seketika, yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa K, Cikgu Hasfa dan rakan-rakan kita dari 4 buah sekolah yang berbeza. Cikgu, saya nak tanyalah cikgu. Tadi kan saya ada nampak dekat trivia nama Datuk Marjelelo ni sebenarnya panjang sangat. Ya. Yang kita belajar cuma Datuk Marjelelo Pandak Pandak Lam. Lam. Sebenarnya nama dia apa cikgu? Okey, baiklah kalau Nisa ya dan yang lain-lain juga ya boleh lihat di trivia tadi. Okey, nama berserta gelaran Datuk Maharaja Lela ialah orang kaya-kaya Datuk Maharaja Lela Pandak Lam bin Maulud Tan Lela Putra Pancung Tak Bertanya. Wah, panjang betul cikgu. Kalau kat pengenalan kita yang sekarang ni takut tak muat baris cikgu. Okey, kenapa nama dan gelaran untuk Datuk Maharaja Lela begitu? Okey, kerana Datuk Maharaja Lela ni diberi mandat ya. Okey, untuk memancung mana-mana individu tanpa perlu meminta kebenaran daripada sultan. Individu yang didapati melanggar Undang 99 Perak, okey, mereka boleh dipancung oleh Datuk Maharaja Lela tanpa perlu mendapatkan kebenaran daripada sultan ketika itu. Nampaknya Datuk Maharaja Lela pada waktu itu sungguh-sungguh berpengaruh Ya, betul. di Pasir Salak. Jadi sebab itulah bila ada campur tangan yang tak sepatutnya jadi pihak British, menimbulkan tidak puas hati dan penentangan. Baiklah cikgu, rakan-rakan kita sekarang ni sebenarnya mereka sedang melihat macam mana yang Nisa lihat di buku teks sejarah tahun 5 ada peta yang menyatakan kawasan penentangan serta tokoh-tokoh penentangan. Jadi cikgu, kita nak buat kuis lagi sekali dengan mereka. Jom kita tanya dahulu soalan dengan rakan-rakan kita. Semua dah bersedia ya? Dengan buku teks muka surat 58 dan 59. Siapa cepat dialah yang jawab. Boleh angkat tangan. Boleh cikgu? Ya, boleh. Okey, kita mulakan. Cikgu tanya lokasi yang pertama untuk mereka. Okey, baiklah. Kalau Dul Said tadi murid dah bagi tahu, okey, kawasan kebangkitannya ialah di Naning, Melaka. Kalau Datuk Maharaja Lela di mana Nisa? Di Perak cikgu, Pasir Salak. Betul. Yang tepat sekali kawasan kebangkitannya ialah di Pasir Salak, Perak. Baiklah, untuk tokoh Antenom, murid cikgu di talian. Okey, di mana Antenom yang kamu nampak di buku teks? Antenom di negeri mana? Negeri mana yang melibatkan kebangkitan Antenom? Cuba tengok. Cikgu Hilma nak cuba? Okey, Hilma, silakan. Saya nampak Antenom di Sabah, cikgu. Ya, okey, betul. Antenom di Sabah. Okey, tahniah Hilma. Okey, seterusnya tokoh berikut ya, Tok Janggut. Okey. Murid cikgu di talian, siapa nak cuba? Tok Janggut di mana? Ya, di negeri mana yang melibatkan kebangkitan Tok Janggut menentang penjajahan? Hazim nampak tak dekat buku teks tu? Tok Janggut, kawasan penentangan dia di mana Hazim?
Saya nampak Tok Janggo berada di Kelantan. Kelantan. Betul ya, tahniah Hazim. Betul Tok Janggut di Kelantan ya. Baik. Beliau merupakan tokoh tempatan yang bangkit menentang penjajahan British di Kelantan. Seterusnya Haji Abdul Rahman Limbong. Murid cikgu di talian. Siapa nak cuba jawab? Apakah negeri yang melibatkan kebangkitan Haji Abdul Rahman Limbong? Di mana? Saya nak cuba cikgu. Okey, Ryan, silakan. Di Terengganu. Terengganu. Betul cikgu, kita lihat. Okey, betul ya. Okey, seterusnya tokoh ini sebenarnya merupakan tokoh yang menentang penjajahan di negeri kelahiran Kak Nisa. Kalau Kak Nisa lahir di Pahang, siapa tokoh yang menentang penjajahan di Pahang pada waktu itu? Siapa boleh jawab? Yang bendera hitam putih tu? Siapa tokoh penentangan pada waktu itu? Cikgu, Karisa nak cuba. Silakan Karisa. Datuk Bahaman. Datuk Bahaman. Betul. Baiklah, seterusnya cikgu. Okey, tokoh yang seterusnya kita ada Sharif Masahor. Baiklah, negeri mana yang melibatkan kebangkitan Sharif Masahor untuk menentang penjajahan? Siapa nak cuba cikgu? Baik Kirana, silakan. Sharif Masahor di negeri mana Kirana? Di negeri Sarawak. Di negeri Sarawak, betul. Dan kita dapat lihat di negeri Sarawak kan cikgu, ada dua tokoh yang penting yang kita belajar dalam buku teks. Siapa lagi seorang? Siapa boleh kongsikan? Siapa lagi satu nama selain daripada tokoh? Sharif Masahor. Tokoh tempatan di Sarawak. Siapa nak cuba? Hilma cuba cikgu. Siapa? Siapa tadi? Hazim. Hilma ke Hazim cikgu? Hilma. Hilma, silakan Hilma. Saya nampak rentap cikgu di Sarawak. Ya, kita juga ada rentap di Sarawak. Okey, betul. Baiklah, seterusnya kita pergi ke Semenanjung. Okey. Baiklah. Namakan negeri yang melibatkan kebangkitan Yam Tuan Antah. Di mana Yam Tuan Antah ni? Negeri mana ya kawan-kawan? Okey, Hazim. Hazim nak cuba? Saya nak cuba cikgu. Silakan. Yam Tuan Antah terletak di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, betul. Okey, baiklah, itu dia sedikit ulang kaji buat rakan-rakan di rumah juga boleh rujuk buku teks sejarah tahun 5 muka surat 58 dan 59. Maaf, saya pun dah salah pandang tengok peta Malaysia ni. Baiklah kawan-kawan, kita sebenarnya telah tiba di penghujung kelas kita di mana hari ini kita telah pelajari berkenaan dengan dua tokoh tempatan kita iaitu Dul Said dan Datuk Maharaja Lela. Jadi saya nak minta Cikgu Haspa untuk kongsikan rumusan dan kesimpulan terhadap apa yang telah kita pelajari setakat hari ini. Okey, baiklah Nisa. Okey, sebelum saya membuat kesimpulan ya tentang tajuk pelajaran kita pada hari ini iaitu Bangkit Berjuang Penjajah Ditentang, yang mana kita membincangkan dua orang tokoh iaitu Dul Said dan Datuk Maharaja Lela. Okey, cikgu minta murid cikgu di talian dulu untuk membuat ulasan. Okey, apa yang kamu dapat dalam tajuk yang kita bincangkan pada hari ini? Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba kongsikan? Hazim nak cuba cikgu. Silakan Hazim. Apa yang saya dapat dalam kelas pagi ini cikgu, kita perlu menghargai perjuangan setiap tokoh tempatan yang pernah bangkit menentang penjajahan di negara kita. Perjuangan tokoh tempatan ini cikgu telah memberi semangat kepada saya untuk berusaha, belajar rajin dan tidak membiarkan negara kita dijajah lagi. Baik, terima kasih Hazim. Belajar rajin-rajin, baguslah Hazim ni. Mungkin kita ada seorang lagi rakan kita, murid kita yang ingin berkongsi. Ada tak yang nak kongsikan lagi? Amani nak kongsi? Boleh Amani, silakan. Apa yang Amani faham kita belajar hari ini cikgu, kita ada tokoh pahlawan yang berani menentang British. Mereka berani untuk mempertahankan kedudukan dan hak di kawasan mereka. Mereka juga bersepakat untuk menghapuskan British. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang sayangkan negara kita perlu juga berani dan bersepakat untuk mempertahankan keamanan negara kita.
Ya, terima kasih Amani. Baguslah mereka. Nampaknya mereka betul-betul memberi perhatian terhadap apa yang telah kita pelajari. Dan kesimpulan daripada Cikgu Asfalila. Silakan Cikgu. Ya, baiklah. Sebelum saya buat kesimpulan, Cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua murid Cikgu di talian hari ini. Kita ada Amani, Hazim, Hilma, Cempaka Kirana, Cempaka Karisa dan juga Ryan Zulharis kerana mereka sangat aktif dan boleh menjawab setiap soalan yang dikemukakan. Baiklah, selain itu Nisa, di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Perbadanan Muzium Melaka dan juga Kompleks Sejarah Pasir Salak atas kesudian berkongsi info dan gambar tentang tokoh yang kita belajar hari ini, iaitu Dul Said di Naning dan juga Datuk Maharaja Lela di Pasir Salak. Baiklah. Apa yang kita boleh ambil iktibar daripada tajuk yang kita belajar hari ini adalah amat penting untuk kita sama-sama mempertahankan kedaulatan negara yang kita sayang ni daripada dicerobohi ataupun dikuasai oleh kuasa asing. Kerana apa ya Nisa? Sebab sejarah telah membuktikan menceritakan apabila berlakunya penjajahan, pastinya keamanan negara akan tergugat. Apabila kita perlu patuh dan menurut setiap arahan dan peraturan yang dikenakan oleh penjajah ini. Dan jika tadi kita ada Dul Said dan juga Datuk Maharaja Lela yang mempertahankan hak kedudukan dan kedaulatan kawasan mereka. Tetapi hari ini kita ada pasukan keselamatan negara yang sentiasa bersedia, bersiap siaga untuk menjaga keamanan negara. Dan di hujung siaran nanti Nisa, kita akan sama-sama saksikan video lagu yang memaparkan tugas-tugas yang digalas oleh pasukan keselamatan negara kita demi memastikan keselamatan dan kedaulatan tanah air yang kita sayang ni, Malaysia yang kita cintai ini untuk kekal terpelihara. Dan video lagu ni boleh didapati di buku teks sejarah tahun 5 di mana murid-murid boleh mengimbas kod QR yang terdapat di muka surat 72. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Asfalila. Rakan-rakan di rumah, cepat buka buku teks anda dan imbas untuk sesi ulang kaji anda di rumah. Terima kasih semua. Saya cakap terima kasih kepada rakan-rakan saya dari SK Bukit Sentosa, SK Bukit Beruntung 2, SK Konvent 2 Bukit Nenas dan juga SRJKC Jinjang Selatan. Terima kasih Cikgu Asfalila. Nisa ada satu pantun berkenaan dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Pendek sahaja. Garam segenggam beras sekati, pulang ke rumah disimpan di para. Dul Said Marjalela, pahlawan sejati, diingat sentiasa perintis merdeka. Kita akan jumpa anda di episod yang akan datang. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye semua. Bye. Setia berkorban untuk ibu pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti. Andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berundi menuju medan bakti. Didik TV KPM